pertandingan dua penjuru ni macam dalam pilihan raya umum lah. Satu lawan satu. Sudah pasti bila satu lawan satu, peluang untuk menang itu jauh lebih baik. Dan undinya itu tidak pecah. Dan kalau pun berlaku masalah kemudiannya dalam segi maknanya ingin menyusun semula Angkatan Muda tidaklah terlalu parah. So pada saya dahulunya ada 4, sekarang tinggal 2. Pada saya anggap itu merupakan satu hikmah. Ya mungkin kalau saya bertanding di naib presiden, sekarang ni mungkin saya terpaksa bergelut dengan 19 orang yang bertanding di jawatan naib presiden. Tapi bila saya mempertahankan Angkatan Muda, maka nampak usaha itu jauh lebih mudah daripada untuk menangi di kursi naib presiden. Tapi pada saya itu bukan pertimbangannya. Perlawanan antara parti ini bukan soal pertandingan untuk sehingga kita meruntuhkan organisasi. Perlawanan antara kedua pihak ini adalah untuk memberikan tawaran kepada pengundi dan anggota parti, siapakah pemimpin yang mereka anggap boleh memimpin, the best among the best lah kan. So the best among the two, saya ada 2 yang ditawarkan. Sudah pastilah anggota parti akan ada pilihan untuk memilih siapa yang mereka yakin dan percaya tak ada apa gagasan yang ingin kita bawa. Sebab itu saya sebut dengan jelas tim atau pasukan saya ini kita ungkapkan sebagai pasukan reformasi 3.0 yang 3.0 yang orang yang ramai bertanya apakah maksud 3.0. Saya beritahu reformasi ini ada kesinambungannya. Dia bukan reformasi secara mendadak, tidak. Dia ada kesinambungan dan dia ke arah perubahan. Kalau reformasi 1.0 itu kita lihat bagaimana anak-anak muda di luar sana mereka bersama-sama di jalan raya untuk mempertahankan ataupun terlibat bersama-sama melawan kezaliman Dr. Mahathir tahun 1998. Ramai orang muda yang keluar ke jalan raya dari pelbagai latar belakang, termasuklah saya dan kawan-kawan. Kemudian kita berkembang lagi reformasi 2.0, di mana reformasi 2.0 itu saya selalu simpulkan ialah berlaku apabila anak-anak muda pada tahun 2008 memangkah selain daripada Barisan Nasional. Mereka tidak lagi beri undi pada Barisan Nasional, mereka beri pada Pakatan Rakyat. Itu demonstrasi juga, tapi demonstrasi dalam bilik pengundian berlaku. Dan kita berjaya. 5 negeri Pakatan Rakyat berjaya kita diambil. Dan kalau kita lihat statistik dan menilai analisa yang dibuat oleh pakar-pakar dan tokoh-tokoh tokoh-tokoh analisis, mereka menyatakan bahawa kemenangan negeri-negeri Pakatan Rakyat itu paling besar disumbang oleh 60% anak-anak muda yang memangkah Pakatan Rakyat. Yalah, sama ada kita suka atau tidak suka, perkataan reformasi ini perlu dalam usaha untuk kita mengupaya dan membuat perubahan kepada perkara yang lebih baik. Reform, maksud reform maknanya kita mengubah. Bila kita sebut tentang perubahan, dia mesti bermula daripada perkara yang tidak baik dan berkembang menjadi perkara yang baik. Dan sebab itu pada saya reform ada satu perkataan yang saya tidak apologetik untuk menggunakan perkataan reform. Cuma isunya apa? Ada apa substance kepada reform itu? Okey, macam reform 3.0 ini saya ungkapkan kerana saya lihat ada kesinambungan dan dia ada kaitan dengan role atau peranan yang akan dimainkan oleh pasukan yang saya wujudkan secara bersama ini bagi menjayakan cita-cita dan misi kita. Mungkin generasi reformasi ada hala tuju dan kaedahnya. Mungkin satu lagi reformasi grup yang lain ada cita dan harapannya. Tapi yang saya jelaskan reformasi 3.0 ini kesinambungan daripada reformasi yang terdahulu. Dan kita telah berjaya membuat perubahan-perubahan itu. Dan ada nampak kejayaannya. Reform menentang kezaliman Dr. Mahathir. Akhirnya kita lihat Dr. Mahathir meletakkan jawatan dan hampir berlaku perubahan dalam pilihan raya tahun 1999. Kemudian kita ungkapkan lagi reform harapan baru rakyat Malaysia tahun 2008 dan berjaya 5 negeri. Okey, dan sekarang reform 3.0 adalah menawan Putrajaya. So mesti ada satu direction. Perubahan itu untuk apa? Perubahan yang ini adalah untuk bersama-sama menawan Putrajaya. Kesinambungan. Jadi mesti ada rentetan kepada reformasi. Kerana reform ini satu perkataan yang besar maknanya dalam politik. Dan sebab itu kita ungkapkan perkataan itu supaya kita memahami bahawa bila kita sebut tentang reformasi, ianya ada kaitan dengan sejarah dan siri perjuangan keadilan. Dan apatah lagi Angkatan Muda agak sentimental dengan perjuangan reformasi ini. Ya, saya percaya perkara yang pertama yang harus dilakukan adalah membetulkan persepsi bahawa Angkatan Muda Keadilan dalam term ini sudah bersedia untuk menjadi partner atau rakan kongsi kepada pembinaan negara ini. Dan dia dimulakan dengan memaparkan satu pasukan yang mantap.
Sebab tu dalam pasukan reformasi ini sudah lihat sebenarnya yang saya gagaskan di dalam blog dan juga di dalam Facebook dan sebagainya, dari pelbagai latar belakang. Ada kalangan profesional, ada kalangan pekerja, ada kalangan demonstran di jalan raya, ada kalangan ahli perniagaan dan mereka yang berada sektor swasta. Jadi inilah gambaran the complexity, kan? Gambaran yang majmuk, yang memaparkan hasrat dan aspirasi anak muda. So yang ini amat kurang, ataupun boleh saya katakan kita tidak berjaya mewujudkan imej yang sebenarnya dalam penggal yang lepas. Perlu ada satu peningkatan imej. Peningkatan imej daripada imej yang dahulu. Dahulu mungkin kita bercakap tentang menafikan 2/3 majoriti. Sekarang kita bercakap tentang menawan Putrajaya dan segala kompleksiti yang ada, rencam yang ada, keragaman intelektual yang ada di dalam kita berhadapan dengan cabaran UMNO dan Barisan Nasional. Dan saya ingatkan, walaupun ada kalangan yang memandang sinis tentang harapan dan cita-cita kita, tetapi saya melihat dengan kenyataan Perdana Menteri baru-baru ini yang bercakap di dalam Perhimpunan Agong dan terpaksa menegaskan di hadapan ahli-ahli UMNO bahawa kita akan mempertahankan Putrajaya dengan nyawa dan darah. Pada saya, mesej untuk menang Putrajaya itu telah pun menggugat keyakinan ahli-ahli UMNO itu sendiri, menyebabkan Presiden yang harus menyatakan dengan tegas. So pada saya, kalau kena dengan strategi gerak kerja yang berkesan dan image building yang kita buat daripada sekarang, saya yakin pengundi-pengundi muda yang akan menjadi determinant factor, faktor yang akan menentukan kemenangan dalam pilihan raya umum yang akan datang, akan memberikan kesan dan memberikan kita advantage untuk mencapai kemenangan itu.